Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab salah berjemaah. Hadis ke-96. An Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yusiluna as-sufufa. Rawahu Hakim wa qala hadza hadis sahih ala syartil Muslim wa lam yukhrijahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahmati dan para malaikat mendoakan keampunan untuk orang yang memenuhkan saf-saf. Mustadrak Hakim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يصل عبد صفا إلا رفعه الله به درجة وذرت عليه الملائكة من البر وهو بعض الحديث رواه الطبراني في الأوسط ولا بأس بإسناده الترغيب. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memenuhkan saf maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat baginya satu darajat dan para malaikat menaburkan rahmat untuknya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyarukum alyanukum manakiba fi salati wa ma min khutwatin a'zamu ajra min khutwat masyaha rajulun ila furjatin fi saffi fasaddaha. Rawahul Bazzar bi isnadi Hasan wa Ibn Hibban fi sahihi kilahuma bisyartil al-awwal wa rawahu Ibtihamah at-Tabrani fil Awsat at-Targhib. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah orang yang melembutkan bahu-bahunya semasa bersalat. Tiada langkah yang lebih ganjarannya melainkan langkah seseorang ke arah tempat kosong dalam saf untuk memenuhkan saf itu. Bazzar. Keterangan, maksud daripada melembutkan bahu dalam solat ialah apabila ada orang yang ingin memenuhkan saf, maka orang yang berada di kiri dan kanan memberi ruang untuk memudahkan masuk ke dalam saf. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk solat berjemaah. Hadis yang ke-96 daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni kita kenal dah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat Rasulullah sayangi. Jadi dalam hadis Aisyah ni, Aisyah menyebutkan bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi katakan innallaha wa malaikah. Allah yang pertama dan juga para malaikat. Allah dan juga para malaikat yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufa. Allah dan para malaikat ni mendoakan keampunan. Doa daripada Allah dan juga para malaikat untuk orang yang memenuhkan saf-saf. Ini kelebihan. Kalau kita tengok saf itu kosong, kita penuhkan, kita akan dapat doa. Doa apa? Doa keampunan. Siapa yang doakan? Allah dan juga malaikat. Bukan kawan-kawan kita, bukan jiran, bukan adik-beradik, tetapi yang mendoakan itu ialah Allah dan juga para malaikat. Allah merahmati dan para malaikat mendoakan. Allah memberi rahmat, didoakan oleh para malaikat. Kemudian hadis 97 yang dibawakan daripada Abu Hurairah, dia menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la tasilu abdun saffan illa rafa'ahu Allahu bi darajah. Tidak ada sesiapa yang memenuhkan saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat baginya satu darajat. La yasilu abdun. Tidak ada seorang hamba itu dia sembahyang yang mana dia memenuhi saf
saf yang kawasan yang kosong yang dia nampak, illa rafa'ahu Allahu bi darajah, melainkan Allah akan mengangkat baginya satu darajat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dharrat alaihi malaikatu minal birri. Dia kata, dan para malaikat akan menaburkan rahmat untuknya. Malaikat pula akan menaburkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjat, malaikat taburkan rahmat. Kalau hadis tadi Allah beri rahmat, malaikat ampunkan. Hadis yang ini Allah angkat darjat, malaikat taburkan rahmat. Semua cerita tentang apa? Tentang memenuhkan saf-saf yang kosong. Kemudian hadis yang ke-98, hadis daripada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Biasa kalau kita sebut Abdullah bin Umar ni, kita akan sebut radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhu. Kalau radhiyallahu anhu maksudnya seorang. Kan? Kalau kita kata Abu Hurairah, kan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebab seorang aja. Tapi apabila kita sebut Abdullah bin Umar, Abdullah ni anak Sayyidina Umar. Tapi kita sebut Abdullah bin Umar, maksudnya kita sebut anak dan juga bapa. Bila disebut dua-dua dan dua-dua tu Islam, maka kita ubah radhiyallahu anhu kepada radhiyallahu anhuma. Sebab apa? Sebab dia dua orang, dua-dua tu Islam. Allah meredai kedua-duanya. Kadang-kadang terlepas pandang benda-benda macam tu. Jadi dalam hadis anak Sayyidina Umar ni dikatakan bahawa Nabi SAW menyebutkan, Nabi kata apa? Khiyarukum alyanukum manakib. Dia kata, Nabi kata orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah alyanukum. Alyan ni lain, lembut. Yang mana dia melembutkan manakibah, bahu-bahunya. Dia lembutkan bahunya fi salah. Maksudnya bila dia masuk solat tu, duduk dalam saf tu, dia tak adalah duduk kerah gitu, kan? Kaki pun kangkang bagi besar tu, yang bagi orang masuk, kan? Dia tak macam tu. Yang khiyarukum, yang orang yang terbaik, bila dia masuk dan saf tu, dia akan lembutkan bahu dia bagi orang masuk celak. Dia punya step kaki dia pun dia betulkan bagi cantik sesuai dengan tubuh badan dia. Dia lembutkan bahu. Jadi bila orang nak masuk pun selesa. Celah-celah tu kan, nak rapatkan saf. Tak adalah dia buat kerai yang bagi supaya dia lapar. Dia tak begitu, kata Nabi SAW. Jadi melembutkan bahu, dia lembutkan bahu dia supaya kawan-kawan boleh salat, boleh rapatkan saf. Itu yang pertama. Kemudian kata Nabi SAW, wa ma min khutwatin a'zamu ajra. Tidak ada langkah yang lebih besar ganjarannya. Langkah, kita melangkah-langkah ni, langkah kita yang paling dapat pahala paling banyak. Apa dia? Kata Nabi, min khutwatin masyaha rajun ila furjatin fi saffi fasaddaha. Ialah langkah seseorang lelaki yang mana dia nampak ada saf kosong, dia pergi dekat situ, dia penuhkan saf itu. Itulah langkah yang dia pergi itu merupakan langkah yang paling besar ganjarannya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan mulia, 3 hadis ni kita masuk tajuk bawah tajuk bab solat berjemaah ni, betapa pentingnya kita memenuhkan saf. Nampak ada ruang kosong tu, kita kena penuhkan. Dapat keampunan, doakan keampunan oleh para malaikat, Allah merahmati. Kemudian datang pula Allah naikkan darjat, malaikat pula mendoakan kerahmatan. Kemudian Nabi sebut pula langkah yang terbaik, yang memenuhkan saf, lembutkan pula bahu-bahu bagi orang masuk. Orang yang terbaik ketika kemudian saf. Bukan setakat kita datang solat, kita penuhkan saf, tapi adab kita tu dengan jiran sebelahnya belah kita ketika solat tu diajar. Satu tadi diajar kita supaya cari ruang-ruang kosong kita pergi. Itu yang pertama. Yang kedua, diajar bila kita pergi tu bukan nak kira kita je. Kita kena lembutkan badan, ada adab dengan orang sebelah kanan, orang sebelah kiri kita, langkah kita supaya kita saf itu cantik dan rapat. Ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan, bila kita baca hadis ni, kelebihan-kelebihan tu kita faham ni, kita amalkan. Moga-moga bila kita buat tu dan keadaan kita faham dan kita mengharapkan ganjaran-ganjaran tersebut kita dapat.
bukan setakat itu solat, tapi setiap step yang kita buat, kita masuk dalam masjid, dalam surau ni ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita grab semua sekali. Jangan tinggalkan satu pun, sikit pun ada ruang pahala tu kita kutip semua sekali supaya kita dapat yang terbaik, insya-Allah. Jadi kita fahami amal dan sampaikan wallahu a'lam. Subhanakallah. Wa sallallahu